Okey, saya dah baraikan habis dah enjin ni. Nak kata habis tak? Crankshaft masih belum buka. Saya buka cover timing chain. Saya buka oil sump dengan head. Sorry, hujan tengah lebat. So mungkin ada gangguan bunyi. Dan saya jumpa benda yang paling tak sedap didengar, iaitu cylinder block rosak. Kalau kita perhatikan betul-betul kat cylinder block ni, dia ada 3 lurah ni. Nampak tak nampak lurah ni? Lurah kat sini 1, 2, 3. Kalau saya lalukan dengan kuku, boleh rasa dia berlekuk. Okey, boleh rasa dia berlekuk. Ni berlekuk. Sama juga cylinder nombor 2 berlekuk. Okey, cylinder nombor 3 pun ada lekuk ni. Ni nampak lekuk dia ni. 1, 2, 3 berlekuk. Cylinder nombor 4 berlekuk juga. Jadi ini adalah lekuk daripada piston ring. Bila piston ring sampai ke top dead center ataupun piston pada kedudukan yang paling tinggi, piston ring akan berhenti kat semua tempat ni, tempat lekuk ni. Okey, tempat lekuk ni dia tenggelam ke dalam. So bila piston ring sampai kat sini, piston ring akan terbuka. Okey. Blok ni pun tak rata dah ni. Blok ni dah tak rata. Jadi yang tu kenapa bila kita buat pressure test, pressure dia tak tinggi. Dia bocor, memang banyak bocor ikut piston ring. Okey. Jadi blok ni rosak. Nampak okey. Jadi apa yang perlu dibuat kat blok ni? Kena hantar machine shop untuk rebore, dikorek balik. Besar satu saiz. Biasanya 0.5 mm diameter ditambah. Jadi piston pun kena tukar piston besar ke-4 dengan piston ring besar plus 0.50 mm plus size. Dia panggil oversize lah. Sebab ni kita tak nak buat apa dah ni. Nak gosok dengan tangan memang tak. Kalau gosok dengan mesin, nanti piston pula akan jadi longgar. Jadi memang tak nak kena rebore. Okey, kena rebore ke 4 lubang. Jadi piston pun kena ganti oversize. Okey, ini semua adalah penyebab cost overhaul engine menjadi besar. Sebab kita kena ganti sekali dengan piston, kena rebore block, kena pump piston pin, banyaklah kena bawa pergi machine shop. Dan yang tak best ni, Honda dan ada beberapa kereta lagi, blok adalah kas aluminium. Ni aluminium tak sama macam Proton Pro 2 yang mana kebanyakannya ni adalah kas iron, besi. Yang ni adalah aluminium. Okey, aluminium kebaikan dia ringan. Yang tu kenapa kereta Honda ni ringan dia pergi dia. Sebab enjin dia ringan. Buruk dia kalau enjin tu pernah overheat. Enjin dia pernah overheat, bukan head sahaja yang bengkok. Permukaan blok ni pun boleh bengkok. Itu yang tak best pasal blok aluminium. Jadi sebab enjin ni pernah ada sejarah overheat beberapa kali, head saya akan pergi skim, blok pun saya akan skim juga untuk nak check supaya permukaan dia ni betul-betul rata. Skin head tak mahal, skin block agak mahal. Upah machine shop ambil. Jadi untuk tak nak buat kerja buka pasang 2-3 kali, blok kena skin juga. Alright, perlu di rebore, perlu di skin, perlu di grind valve, perlu di skin. Piston oversize, piston ring oversize. Ini saya belum buka lagi main bearing dengan core rod bearing. Tapi dah nampak dah rupa dia. Puas hati lah ni, 260,000 blok rosak. Kalau biasanya enjin Campro dalam 150,000 dah jadi macam ni dah. Dah rosak lah. Enjin Campro memang tak tahan. Alright, jadi kita bersambung lagi dengan enjin 5DSi ni.
Hujan lebat, buruh kuat, saya pun takut dekat luar ni. Jadi hari ini spare part baru sampai. Okay, barang yang ditunggu adalah piston dan piston ring. Kena order overseas. Untuk model ni lokal tak ada simpan. Okay, jadi yang saya kena cari adalah piston ni. Piston IDSI untuk 1.3 agak mudah boleh dapat yang lokal lagi. Tapi untuk piston IDSI 1.5 tak ada, tak payah cari. Saya dah satu Malaysia dah cari, memang tak ada. Jadi nak tak nak kena order overseas, dan dekat overseas pun diorang dah tak pakai dah piston ni. Jadi ini dah jadi collector item, barang rare. Yalah, kereta tahun 2004 lagi. Jadi barang dah lama. Barang dah susah nak dapat piston dia. Okey, seperti yang saya cerita sebelum ni. Okey, zoom masuk sikit. Enjin IDSI ni ataupun enjin L15A ni IDSI, dia ada masalah dekat dinding silinder blok. Okey, kita tengok ada garisan-garisan ni. Ada cuci. Okay. Nampak garisan-garisan ni adalah, dia ada 3 garisan. 1, 2, 3. Ni adalah garisan yang terhasil sebab gesiran piston ring. So bila piston naik, tempat paling tinggi ini adalah tempat piston ring berhenti. Jadi bila dah jauh perjalanan dia, dah lama naik turun, so dinding silinder ni dah berlekuk. Kalau pegang ni dia dah berlekuk. Oleh sebab tu, kenapa buat pressure test atau buat leak down test, compression dia low. Sebab bila piston ring naik duduk dekat longkang ni, piston ring akan terbuka. Piston ring akan terbuka, so compression akan bocor banyak. Jadi kita panggil ni sebagai dinding blok yang dah rosak. Jadi nak repair dia, kenalah polish silinder blok ni. Polish ataupun rebore, kita panggil rebore piston blok ni, ataupun polish lah nak bagi hilang ni. Jadi bila kita polish lubang ni, piston lama, piston standard ni akan jadi longgar. Okey, piston ni akan jadi longgar. Ni adalah piston 73mm. Okey. Piston ni saiz 73mm. Jadi sekarang ni betul lah ngam saiz dia. Tapi ni pun dah longgar sebab dinding blok ni dah haus. Dan dinding piston ni pun dah haus kat sini ni. Okey, skirt dia ni, skirt piston ni dah haus. Jadi kedua-dua haus. Gap antara cylinder wall dengan piston dah terlalu besar. Dia boleh menghasilkan bunyi, dia loss compression, dan banyak-banyak macam-macam masalah lagi lah yang timbul. Okay, nak hilangkan lekuk dekat sini, kena polish ataupun kena rebore. Jadi bila polish atau rebore, lubang ni akan jadi semakin besar. Jadi piston standard dah tak boleh pakai. Sebab nanti bila piston standard lagi dah longgar. Okay, dia akan jadi lagi longgar. Jadi spare part yang saya duk tunggu tu hari ni baru sampai adalah benda ni. Iaitu piston baru. Ni coating cantik lagi, piston baru. Kod REA Z1. Ni adalah REA Z1 ni kod untuk piston IDSI 1.5. Jadi hati-hati, piston ni ada banyak jenis, jangan tertukar. Piston ni ada banyak jenis. Okey, jadi piston ni sekarang saiz dia adalah 0.5mm lagi besar daripada standard. Kita panggil dia sebagai piston 73 oversize 0.50 mm. Jadi tak boleh masuk. Nampak? Tak boleh masuk sebab piston ni besar. Tak boleh masuk. Tekan macam mana pun piston tak boleh masuk. Okey, jadi lubang asal ni perlu dikorek atau di rebore atau di polish, di rebore lah, senang kita dipanggil rebore, kepada saiz 73mm plus 0.50 mm oversize. Jadi bila dia korek, dia rebore,
yang rosak ni akan hilang lah. Nah, lekuk ni akan hilang. Okey, lekuk ni akan hilang, lekuk ni akan hilang, lekuk ni hilang. Jadi dinding silinder akan jadi cantik balik. Dinding silinder ni akan jadi cantik balik. Dan lepas tu bila kita pasang piston pun akan jadi ketat balik, sama macam standard. Bila pasang piston ring pun akan ketat balik macam asal. Tak ada compression leaking atau panggil kebocoran compression. Okey, jadi enjin pun akan berfungsi dengan baik balik. Okey. Piston ni dia ada 5 saiz. 5 saiz. Kita tolak saiz standard. Yang tadi lah, yang jahanam tadi adalah saiz standard. Oversize dia ada 4 saiz. Dia panggil 0.25 plus oversize plus 0.25. Oversize plus 0.50. Oversize plus 0.75 dengan oversize plus 1.0. Okey, maksimum 1.0. Lepas kita rebore 1.0 dan kita pakai lagi 10 tahun, blok rosak, enjin ni barulah kita buang. Okey. Jadi dia ada 4 kali rebore untuk dinding silinder ni. Sebelum dia betul-betul total loss enjin ni. Jadi sebenarnya enjin ni kalau rosak blok masih lagi boleh baiki, tak perlu ganti seketul enjin. Okey, kenapa saya rebore dia pergi terus kepada 0.50? Kenapa saya tak rebore dia 0.25? Okey, sebab dia bila saya ukur kedalaman lekuk ni, okey, kalau 0.25 kita bahagi dengan 2, 0.125 saya test macam CP-CP je. CP-CP ni maksud dia antara lepas dengan tak lepas. Takut nanti bila rebore 0.25 dah siap rebore, tengok-tengok lekuk ni masih lagi ada, tak hilang. Okay, especially ni silinder ni, silinder nombor 2 ni, silinder nombor 3 ni. Okay, lekuk dia yang paling dalam. Jadi yang dikhawatirinya bila saya rebore 0.25 lekuk ni tak hilang. Jadi dah satu hal pula, piston ni dah lah mahal, nak sampai pula 2 bulan tempoh masa nak sampai. Jadi nak kurangkan risiko dan selepas saya ukur 2-3 kali, memang 0.25 ni macam lepas tak lepas je. Jadi saya terus lompat pergi ke 0.50. Kalau orang kata piston ni senang dapat, boleh beli kat mana-mana kedai spare part, saya boleh cuba dengan 0.25 dulu. Okey, rebore 0.25, tengok lekuk tak hilang, piston boleh pergi tukar dekat kedai. Ini masalahnya piston ni datang daripada overseas, dah beli tak boleh tukar, dah lah mahal nak mati piston, beli tak boleh tukar. Kalau salah saiz, nak order yang lain pula makan masa lagi. Jadi nak kurangkan risiko, terus saya lompat ke 0.50. Okey, pengguna Jazz GD3, Jazz City GD8 atau mana-mana kereta yang menggunakan enjin L15A ni. Okey, L15A ni blok dia sama. Okey, antara VTEC dengan IDSI. Yang bezanya piston dan cylinder head saja. Jadi kalau korang pakai yang IDSI 1.3 Jazz, silinder korang enjin dah mula start hilang power semua, jangan terus pergi tukar enjin ni. Jangan terus tukar enjin half cut. Bila tukar enjin half cut pun ada kemungkinan dia nak jadi macam ni juga. Pergi rebore, ganti piston besar, settle masalah. Okay, jadi ni kalau kita tengok, boleh tahan ke enjin ni nak dibersihkan. Di bahagian luar sebab leaking, bahagian dalam sebab penjagaan minyak hitam yang tak berapa nak elok lah. Kita tengok kat sini lah. Tu kat dalam oil sump berkeladak minyak. Tak tahulah, macam lumpur minyak ni jadi. Okay, nak kata mungkin sama ada terlajak tukar minyak hitam atau nak kata susah. Tapi kalau tengok kat rupa dia memang teruk. Mungkin juga penggunaan minyak yang kualiti tak bagus lah. Kualiti minyak yang digunakan tak bagus. Jadi semua ni kena basuh, rendam, bersihkan balik. Blok pun kena basuh. Saya rasa tak perlu sandblast kot benda ni. Tak perlu sandblast.
Okay, blok kena basuh, bersihin kilat. Lepas tu esok baru saya pergi hantar ke machine shop untuk rebore cylinder block. Okay, lagi satu, enjin ni pernah ada sejarah overheat. Maksudnya enjin dah pernah overheat ni. Ni masalah sikit Honda ni, dia tak ada temperature gauge. Yang dia ada warning light dia. Bila dah overheat, dia terus nyala warna merah. Dia tak ada gauge. Dia sama macam Vios lah. Jadi enjin ni pernah overheat sebab belt water pump pernah putus. Jadi tak nak ambil risiko buka enjin 2-3 kali. Skim permukaan cylinder block. Permukaan cylinder block ni skim, bagi rata balik. Sebab ada kemungkinan permukaan blok ni bengkok. Sebab ni blok aluminium, bukan blok besi macam kereta-kereta lama. Ni blok aluminium. Honda punya blok aluminium. Jadi blok ni pun ada kemungkinan untuk bengkok. Jadi skim permukaan blok, skim permukaan head. Nanti jumlah yang di skin tu nanti kita tambah tolak pada gasket. Ok, jadi kali ni saya nak cuci dulu cylinder block ni. Lepas tu saya nak buat preparation. Esok pagi-pagi nak hantar ke machine shop untuk rebore dan skim block surface. Alright, nanti kita bersambung lagi. Ok, pagi ni saya nak ke machine shop, nak hantar blok untuk di rebore. Ok, piston baru. Jadi blok nak kena rebore, surface permukaan ni nak kena skim. Begitu juga dengan head, nak kena skim permukaan bawah ni supaya betul-betul rata. Jadi ini adalah cylinder blok yang dah dicuci, berkilat, luar dalam berkilat. Ok, sekejap saya angkat, saya tengok dalam dia. Alright, kilat, tak ada langsung dah tarik minyak. Ok, begitu juga dengan cylinder head. Cuma lubang exhaust dengan lubang intake je yang belum dikorek lagi. Yang lain ok, puas hati berkilat. Sebab yalah, nak hantar ke machine shop, takkan nak hantar dengan rupa head dengan blok yang berkeladak kotor sangat. So basuh dulu. Nanti bila dia dah rebore sekalipun, dia dah rebore, dia dah skim, blok ni perlu dibilas sebab dia ada habuk besi, dia ada kotoran daripada mesin rebore dengan skim. Blok ni perlu dibilas lagi sekali. Begitu juga dengan head. Lepas skim, head ni memang perlu dibilas. Jadi sebelum bilas tu korek dulu ni lubang intake dengan lubang exhaust yang berkeladak. Ok, piston, rod pun dah cuci, kilat macam besi baru. Cuma piston je lah, pakai yang baru. Rasanya tak ada apa dah nak bawa ke machine shop, ini je. Jadi kalau dekat machine shop izinkan, saya ambil video macam mana proses-proses diorang rebore block, skim block dan skim head. Tapi itulah, musim-musim PKP ni rasanya tak boleh masuk dalam machine shop ni. Tak apa, kita cuba, mana tahu ada rezeki. Alright, kita sambung lagi. Ok, ni adalah blok dan cylinder head yang saya baru ambil daripada machine shop. Saya tak boleh nak rakam video proses-proses macam mana dia orang skim head, dia orang skim block dengan rebore block. Dia orang memang tak bagi masuk ke dalam kedai. Yalah, PKP, orang kata memang tak, SOP baru, memang tak boleh masuk dalam kedai. Jadi blok dengan head kena tinggal sehari, dan hari ni baru saya ambil. Jadi sekarang kita tengok blok ni memang di skim dan dia orang akan marking kat sini. Ok, dia orang potong 0.1 mm. Jadi head ni tak adalah bengkok banyak lah. Begitu juga dengan blok. Blok ni dah di skim, dia orang marking 0.1 mm juga. Jadi blok ni tak bengkok tak banyak. Ok, sekarang kita tengok cylinder wall. Ok, cylinder wall dah tak ada lekuk-lekuk lah. Lekuk-lekuk kesan daripada makan, orang kata lekuk-lekuk piston ring tu dah tak ada. Cantik. 0.5 mm tu cukup lah untuk hilangkan lekuk tu. Jadi sekarang bore
ataupun kata diameter lubang blok ni dah bertambah 0.5 mm. Jadi sisi enjin ni dah bertambah. Blok ni dah potong 0.1, head potong 0.1, sisi dah bertambah, diameter ni dah bertambah 0.5 mm. Jadi ni piston dia dah pump, masuk piston baru. Okey, connecting rod ni bersih, cantik. Okey, kat mana tadi? Okey, sisi bertambah, blok kena potong, head kena potong. Jadi nanti akan ada sedikit kira-kira untuk buat penambahan gasket. Okey, sebab blok ni dah potong, dia jadi rendah, head dah potong, dia jadi rendah. Bila kita masuk gasket standard, kita kena buat sedikit kira-kira untuk penambahan ketinggian gasket. Okey, dan yang kedua, sedikit kira-kira untuk buat kiraan compression ratio. Sebab bila sisi ni bertambah, compression ratio dia akan naik. Kita nak pergi balik compression ratio standard kilang, jadi kena buat sedikit kira-kira supaya compression ratio dia balik pada standard kilang. Kalau kita main pasang je, compression ratio ni confirm akan naik tinggi. Ada kemungkinan enjin nak knocking. Jadi kira-kira ni saya akan lukis dan tulis dekat whiteboard. Okey, kebetulan malam ni mungkin saya free sikit, so kita menghadap whiteboard. Kita belajar macam mana cara nak buat kira-kira pada enjin ni. Okay, ada lagi sikit-sikit kesan ni. Orang kata kerak air kat blok tak habis, tapi tak apa, ini sikit sangat lah. Kat sini ada kesan kerak air. Ok, jadi kita bersambung malam ni. Kita menghadap whiteboard. Alright.